Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني شرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah. Sambung kitab Minhajus Salam. Muka surat yang ketiga, Jawi, Rumi 4, Jawi 3. Mana ni? Tengah-tengah tu 1, 2, 3, 14 daripada atas. Muka surat yang ketiga 14 daripada atas. Kalau kitab Jawi, kitab Rumi 4, muka surat 4. Kita bincang sebelum ni berkaitan apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Maka nyatalah atas perkataan yang tersebut itu bahawasanya Islam dan iman itu berlain antara keduanya, tak sama. Maka nyatalah atas perkataan itu. Perkataan itu tu apa? Undur balik. Itu tu kembali ke mana-mana. Maka nyatalah atas perkataan yang tersebut itu. Tersebut itu mana. Itulah rukun Islam dengan rukun iman lah. Itulah dia, itu tu. Jadi sebelum ni kita bincang berkaitan dengan rukun Islam 5 perkara. Mengucap kalimah syahadah, solat, 5 waktu, zakat, puasa, haji. Kemudian rukun iman 6. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Yang mana kita bahas qada dan qadar ni panjang sikit sebab dia penting. Lepas dah bincang berkaitan dengan rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, sambunglah. Maka nyatalah, maka kita dapat memahami, kita dapat faham atas perkataan yang tersebut itu bahawasanya rukun Islam dan rukun iman. Jadi bahawasanya Islam dan iman itu, bila sebut Islam dan iman, rukun Islam dan rukun iman lah itu berlain antara keduanya, tak sama. Ya ke tak sama? Cuba tengok, memang tak sama pun. Kalau rukun Islam yang ada mengucap, buat. Mengucap tu maksud buat lah kan. Mengucap tu buat lah. Buat dengan cara bunyi suara tu mengucap kan. Asyhadu tu buat lah tu. Buat suara. Buat suara. Maknanya rukun Islam tu buat suara, iaitu suara pun bukan tentu, bukan sebarang suara. Suara yang tertentu, yang khas, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ataupun yang masyhur wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian rukun Islam juga mendirikan sembahyang. Payah nak faham mendiri-diri ni, buatlah. Buat sembahyang, buat juga. Tadi buat cakap, nombor 1 rukun Islam. Yang kedua buat sembahyang. Yang ketiga memberi zakat. Beri ni payah nak faham. Buat zakat. Sama lah, semua buat. 3 dah buat. Puasa bulan Ramadan, buat puasa. Naik haji, buat haji. Itu betul tak kita sebut buat haji. Tapi buat sembahyang jangan sebut. Buat zakat jangan sebut.
Buat puasa jarang. Tapi buat haji kita sebut. Sebenarnya buat pula. Jadi buat buat dua kalimah syahadah. Buat cakap dua kalimah syahadah. Buat satu perbuatan yang mengeluarkan bunyi dua kalimah syahadah. Buat semua buat tu. Buat. Lima ni semua kena buat. Tu rukun Islam. Rukun iman pula tak payah buat. Tak ada buat, tak payah buat. Apa dia? Yang pertama percaya. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat. Percaya ni tak payah buat. Percaya tak perlu buat. Percaya pada malaikat, percaya pada kitab. Percaya tu dalam hati kita, pegangan kita, i'tiqad kita. Percaya pada Rasul. Bila sebut percaya pada Rasul, Rasul ni ramai. Yang dulu-dulu punya Rasul kita tak jumpa. Percaya. Percaya kepada hari kesudahan, hari akhirat. Percaya kepada qada dan qadar. Percaya. Tak payah buat. Sebab kepercayaan ni tak perlu dibuat. Rukun Islam je buat, rukun iman tak payah buat. Cuma pegang. Tak payah buat. Kita tak kata buat supaya percaya pada Allah. Tak boleh buat. Percaya ni tak boleh buat. Percaya kepada Allah tak boleh buat. Kalau buat juga namanya paksa. Dipaksa. Percaya. Yalah, aku buatlah. Percayalah kat Allah. Dipaksa. Jadi tak sah. Tak sah i'tiqad. Dia tak boleh buat. Dia percaya. Dia bukan buat, dia percaya. Okey? 6. Kan lain tu. Maka dia kata, maka nyatalah atas perkataan tersebut bahawasanya Islam dan iman itu berlainan. Memang tak sama. Antara keduanya tak sama. Rukun Islam semua kena buat, rukun iman tak payah buat. Ni. Kerana makna iman itu semata-mata percaya. Semata-mata. Maksudnya semata-mata percaya je, cukup dah. Percaya je, itulah iman. Iman ni percaya semata-mata. Sebab dia akan kan kita biasa apa? Dengar buat percaya dengan hati, ucap dengan lidah, buat dengan anggota kan? Buat dengan anggota. Itu biasa kita kata apa maksud Islam tu, ataupun maksud iman tu. Iman adalah percaya pada hati, percaya di hati, sebut di lidah, buat jawarih, buat dengan anggota. Tiga kan? Tidak begitu. Iman itu semata-mata percaya, walaupun tak buat, walaupun tidak buat. Tak buat apa? Buat yang rukun Islam tadi tu lah. Apa dia? Yang 5 tu lah. Tak sembahyang. Itu kita akan bahas nanti. Maknanya kalau nak kata orang itu beriman ataupun tidak, semata-mata kalau dia kata dia percaya, dia beriman. Dia tak sembahyang tu bukan iman, itu Islam. Jangan campur. Malah itu yang tepatnya, yang lebih detailnya bukan Islam, ihsan. Kita akan bincang nanti. Dia ada 3 kan. Jadi iman ni semata-mata percaya. Jadi maka iaitu pekerjaan yang tersebut dengan hati. Percaya, iman, percaya. Dua-dua ni kerja hati. Satu lagi terima juga kerja hati. Terima dalam menerima. Jadi i'tiqad, pegangan, itu adalah kerja hati. Jadi iman hanya kerja hati, bukan kerja jawarih, bukan kerja anggota. Bukan kerja mulut, duduk lidah, duduk bercakap asyhadu alla, aku percaya, aku bukan. Itu bukan iman. Itu Islam ataupun ihsan. Iman tak ada. Semua hati saja. I'tiqad, terima, percaya, hati, dalam hati. Secara batin, soalannya balik. Nak percaya apa? Sebab sekarang ni iman adalah percaya. Percaya apa? Percaya rukun iman. Tapi rukun iman ni banyak. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat. Habis percaya kepada yang lain-lain lagi tu. Banyak lagi dalam agama kita selain pada Allah, malaikat, kitab, jin. Jin tak ada. Percaya pada jin bukan rukun iman. Sebab kita tak nampak. Termasuk juga rukun iman, tapi kenapa tak ada? Jadi maksud iman tu, poin besar dia yang 6 tu. Itu yang besar. Tapi banyak lagi yang kita kena beriman. Jadi maknanya iman ni adalah kita terima, kita percaya sungguh-sungguh, bulat. Istilah panggil i'tiqad yang bulat. 100%, 100% dalam hati kita, secara batin lah dalam hati kita. Percaya apa ni?
semua yang Rasul bawa, semua yang Nabi bawa adalah benar. Terima dan percaya. Semua yang Nabi bawa adalah benar. Itu adalah iman. Tapi secara umum secara khususnya 6 tadi. Secara umumnya apa sahaja Nabi bawa mesti kena terima dan percaya dalam hati. Mulut tak? Lidah tidak bertulang. Cakap semua boleh cakap. Hati, terima tak Nabi bawa ni? Terima tak Nabi bawa ni? Terima tak Nabi bawa zakat? Terima tak Nabi bawa sembahyang? Nabi bawa. Terima tak? Terima segala-gala yang Nabi bawa. Tapi umum sangat, maka dia khususkan yang besar-besar. Ada 6 yang tadilah rukun iman tu. Percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, itu yang besar-besar. Jadi percaya kepada jin duduk kat mana? Ada duduk kat malaikat. Sebab tapi jin tu bukan malaikat. Ya, apabila kita membicarakan tentang malaikat, terpaksa kita bicara tentang jin juga. Sebab dua-dua tak nampak. Maka kita tahulah perbezaan di antara malaikat dengan jin. Tapi jin kena percaya juga, wajib percaya juga. Tapi tak ada dalam rukun iman. Secara umumnya yang 6 tadi tu yang besar-besar, poin-poin besar. Selain daripada tu banyak lagi. Apa sahaja yang Nabi bawa wajib kita beriman, wajib kita percaya dalam hati 100%. Maka kita nama beriman. Senang aja. Apa yang dibawa semua aku percaya. Habis nanti percaya tapi tak buat. Buat bukan masalah iman. Buat bukan perkiraan iman. Bukan. Buat Islam ataupun ihsan. Kita bincang iman. Jadi orang yang percaya kena kata dia beriman. Ada satu kisah sahabat bunuh seorang masa perang, kemudian dia jatuh dah letak pedang gini dah. Tiba-tiba okey aku beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah nak kena bunuh dah. Sahabat kata, amboi, dah nak kena bunuh baru nak beriman. Syuk panjang, mati. Dapat tahu kat Nabi marah. Mukorek hati dia tu memang kaki lawan Islam. Nak kena bunuh aja. Siapa cakap? Nampak iman dia? Mana nampak? Biar Allah je yang menghakimi. Dia kata dia beriman, kena kata dia beriman. Senang aja. Tak boleh bunuh, Nabi marah. Tak boleh bunuh. Habis tu entah-entah, tak ada. Itu semua dalam orang tak boleh tahu. Hanya Allah je tahu benda dalam. Sama ada tiba-tiba mana tahu saat di hujung nyawa di hujung tanduk, tiba-tiba timbul kesedaran, mana tahu. Tutup. Oh betul lah agama. Dia bunuh juga. Macam mana agak-agak. Tapi logiknya nak selamatkan diri lah. Itu kita kata. Nabi kata tak boleh. Jadi maknanya iman tu semata-mata percaya. Orang sudah beriman. Percaya pula dengan hati. Dan makna Islam pula apa ni? Semata-mata junjung seruan Allah Ta'ala. Junjung. Sebenarnya macam ni. Kalau kita nak faham boleh juga macam ni. Dalam kitab ini dia kata, sebab dia bahagikan Islam dan iman dan Islam. Dia ada 3. Satu lagi ihsan. Kalau kita masuk ihsan, kita kena bagi 2 ayat ni. Dan makna Islam itu semata-mata junjung seruan Allah Ta'ala. Itu dipanggil Islam. Dengan segala anggota zahir, itu dipanggil ihsan. Ihsan itu paling cantik lah. Cuma kita dah gabungkan Islam dengan ihsan ni sekali. Mana dapat Islam dengan ihsan? Yang kita baca hadis yang awal-awal lagi tu lah, hadis Jibril tu. Bila Jibril menyerupai seorang lelaki, tanya Nabi, kemudian Nabi jawab apakah dia iman, apakah dia Islam, apakah dia iman kan, apakah dia yang last sekali, apakah dia ihsan. Maka Nabi jawab, sedangkan itu adalah Jibril. Masa Nabi jawab tentang ihsan tu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah ihsan. Tapi Jibril tanya 3. 3 tu satu Islam, iman dan ihsan. Cuma setengah-setengah kitab dia gabung Islam dan ihsan ni sekali macam kitab kita. Setengah kitab dia detailkan lagi. Islam lain, ihsan lain. Baik, kita kerat, kita detailkan lagi. Dan makna Islam itu semata-mata junjung seruan Allah Ta'ala. Itu Islam. Apa maksud junjung? Maksud junjung tu terima. Pula dah. Tadi iman pun terima. Islam pun junjung, terima. Lain. Iman terima hati dalam. Islam terima luar, zahir. Terima zahir. Terima zahir. Maksudnya kalau perbuatan dia apa semua zahir, mulut dia cakap, tu dia panggil zahir. Jadi iman terima segala yang Nabi bawa.
Terima kat mana? Dalam. Islam terima semua yang Nabi bawa juga. Sama, tapi tak, bukan dalam, luar. Luaran. Macam mana nak tahu luaran? Mungkin boleh tengok cara pakai, cara bercakap. Yang luaran yang boleh nampak, mungkin semayang, mungkin apa kan? Semua yang luaran-luaran tu. Dan dia pun bagi tahu apa saja yang boleh nampak kat luaran, itulah Islam. Apa yang Nabi bawa, Nabi kata ini Islam. Yang secara luaran, itulah. Tapi kalau iman, tidak. Iman dalam. Jadi Islam adalah akor boleh kata, ataupun junjung, ataupun terima juga. Terima pun bulat-bulat juga. Terima secara zahir apa yang Nabi bawa. Secara zahir, cara yang boleh nampak. Iman yang tak boleh nampak. Islam yang boleh nampak. Apa boleh nampak? Diri kita, cara kita bercakap, cara kita berpakaian, apa sahaja yang menandakan Islam yang Nabi bawa secara zahir. Itu namanya Islam. Iman dalam. Dah dua dah. Habis tu buat kat mana? Buat bukan iman, bukan Islam. Buat tu masuk buat semayang, buat. Itu adalah ihsan. Jadi ada tiga. Terima dalam, terima luar, buat. Tiga. Terima dalam, terima luar, buat. Itulah sempurnalah tiga perkara. Jadilah kita orang Islam yang beriman dan taat. Tiga. Sempurna tiga ni, hebat. Tiga ni. Jadi kita dapat faham Islam tu zahir. Maka apa antara zahir? Antara zahir adalah dia Islam. Secara zahir dia dapat anak. Anak tu zahir lah kan. Anak tu Islam tak? Islam. Sebab zahirnya dia Islam, beranak Islam lah. Jadi kita dapat faham Islam dapat diwarisi. Itulah dia. Sebab Zahir memang boleh waris pun. Boleh diwarisi. Sebab benda luaran. Aku Islam, anak aku Islam lah. Benda nampak Islam luaran tu. Jadi Islam boleh diwarisi. Tapi iman, apa? Iman tak dapat diwarisi, apa? Dari ayah yang bertakwa. Nyanyi lagu tu. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Betul lah tu nasyid tu. Iman memang tak dapat diwarisi, tapi Islam dapat. Salah satu ibu bapa Islam, anak automatik Islam. Ini kita perlu perjuangkan dekat negara kita. Sebab dia tunggu 18-21 baru boleh. Salah satu Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada lain yang paling tinggi. Salah seorang je Islam, maknanya mula masa kahwin tu dua-dua lah Islam. Lepas tu seorang tu murtad, mungkin jadi gitu. Jadi anak tu nak jadi apa? Sama ada Islam ke tak? Kat situ takkanlah kahwin-kahwin dengan bukan Islam. Maksudnya mula-mula Islam, mungkin orang kafir masuk Islam ke. Kemudian anak kecil-kecil, baby. Sama ada yang lelaki, yang suami itu Islam, yang isteri dia tiba-tiba murtad jadi tak Islam balik, atau terbalik, perempuan tu memang Islam, lelaki itu kafir asal, lepas tu masuk Islam, betul kafir balik. Anak tu Islam. Sebab Islam tinggi, tak ada yang tinggi. Jadi salah satu. Dia tak kira lelaki Islam, anak Islam juga. Tapi kalau lelaki kafir, perempuan tu Islam, anak tak ada. Ataupun tunggu 18 pun tak ada juga. Janji salah seorang daripada dua ibu bapa ni, ibu bapa dia salah seorang je Islam, anak Islam. Tak ada masuk mahkamah, tak ada. Anak Islam. Sebab apa? Sebab Islam dapat diwarisi. Iman yang tak boleh warisi. Iman tak boleh. Ayah tok guru, anak belum tentu. Ayah baik, anak belum tentu. Ayah jahat, anak belum tentu baik. Ayah jahat, anak belum tentu jahat. Ayah baik, anak belum tentu baik. Mungkin baik, mungkin jahat. Tapi biasanya dia akan ikut baka. Kalau baka baik kan, anak baik biasanya gitu. Tapi tak semestinya gitu. Kadang-kadang ayah baik, anak jadi jahat. Kadang-kadang ayah jahat, anak baik. Sebab apa? Sebab iman mana boleh waris. Iman tak dapat diwarisi. Yang boleh waris Islam. Mak bapak Islam, anak Islam. Salah seorang Islam, anak Islam. Islam. Jadi kalau itu adalah makna Islam semata-mata junjung. Sebenarnya junjung ni sama je dengan terima iman tadi, sama je. Iman tu percaya semata-mata. Apa yang nak percaya? Apa yang dia sebut dia terima, betul dia percaya. Itu iman kan? Islam pun sama juga sebenarnya.
Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi bawa, terima, percaya. Kan? Terima secara luaran, Islam secara zahir. Habis tu satu lagi apa? Ihsan, dengan segala anggota zahir. Ini dia panggil ihsan. Kita detailkan ihsan. Ihsan ni apa? Buat. Ihsan ni buat. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah ihsan. Jadi kita wajib terima dalam, wajib terima luar, wajib buat 3 kewajipan. 3 kewajipan. Tetapi di dalam itu, dalam pada itu, tu bahasa sekarang lah. Tetapi di dalam itu, dalam pada itu, tiada sah Islam. Tak sah Islam. Itu melainkan dengan ada iman. Maknanya, bila dia Islam, tapi tak ada iman, tak sah Islam dia. Syarat sah Islam, selain daripada mengucap 2 kalimah syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah, Islam lah dia. Adakah sah Islam dia? Belum tentu lagi. Dia kena ada iman baru sah Islam. Tapi kalau dia tak ada iman, kalau dia tak ada iman, dah sebut dah tadi, Islam tapi tak ada iman, sama ada dia kafir masuk Islam ataupun lahir daripada Islam baka dan keturunan macam kita. Kita lahir Islam baka dan keturunan. Adakah garanti iman ada dalam hati kita? Tak semestinya. Mungkin ada. Mungkin kita Islam di sisi orang aja, tapi di sisi Allah kafir. Sebab apa? Sebab tak sah Islam melainkan dengan iman. Cuma kita orang tak boleh jatuh hukum kat orang lain. Engkau ni nampak macam Islam tapi iman tak ada ni, kafir. Tu tak boleh. Mana boleh nampak? Ini maksud dari segi hakikat. Kalau orang tu ada Islam je, iman tak ada, di sisi Allah dia kafir sebenarnya. Kalau orang tu, tapi di sisi manusia, macam biasa saya sebutlah, nahkumu bizzawahir. Kita berhukum benda yang zahir. Zahir dia semayang, zahir dia mengucap, zahir semua nampak Islam. Tak boleh kata tantah kafir di sisi Allah sebab tak beriman. Boy, mana dia tahu? Tak boleh. Haram dekat gitu. Tak boleh. Berdosa. Malah Nabi kata, bila kita kafirkan kat orang, 3 dekat kita ni kembali balik. Bila kita kata orang tu kafir, Nabi kata salah seorang garanti kafir. Bila kita mengkafirkan orang, kata orang tu kafir, secara automatik salah seorang garanti kafir. Sama ada yang dituduh tu betul dia kafir, ataupun yang menuduh tu kembali balik pada dia kalau orang tu tak kafir. Jadi hati-hatilah. Sebab tu kata tak boleh kata orang tu kafir walaupun dia tak ada iman. Sebab iman bukan kita yang tahu, Allah yang tahu. Cuma ini dari segi kaedahnya. Apabila seorang tu ada Islam, iaitu Islam, luarannya Islam, tapi dalam tu tak ada iman, tidak beriman, tak percaya pun kat Allah, mana kita tahu? Mana tahu? Duduk semayang tapi dia tak percaya kat Allah. Mana tahu? Allah je tahu, kita tak tahu. Tapi kita kena katalah dia Islam, tapi hakikatnya dia kafir. Ada dia tak percaya. Dia kata macam mana? Biasanya tak mengaji lah, tak belajar, akan ada gitu. Daripada keturunan berketurunan Quran, jenis tak belajar, jenis tidur bangun, tidur kerja, betul mati, betul macam tu je. Ada masalah sikit-sikit panggil pergi masjid, gitu je kerja dia. Kehidupan dia bergenerasi, beberapa generasi gitu je. Biasakan ada dalam hati dia. Hati-hatilah. Cuma kita je tak boleh cakap gitu. Dalam hati dia ada bimbang, takut tidak sah Islam kerana tak ada iman. Bimbang sungguh. Allah. Sebab iman ni kena mengaji kan, sebab tadi nak percaya, kan sebut sebelum ni, nak percaya kepada Allah kena belajar. Mana boleh aku percaya kepada Allah, mestilah percaya, mestilah ada Allah. Apa buktinya? Apa dalilnya? Apa burhannya? Apa, macam mana kau boleh kata Allah tu ada? Ada. Mana boleh? Ada. Iyalah. Ada. Mana tahu? Macam mana boleh tahu? Ustaz cakap. Okey, ustaz cakap tu ustaz yang cakap. Kau sendiri dalam bab fiqh ustaz cakap dah memadai. Kenapa sembahyang 3 rakaat maghrib? Ustaz cakap memadai. Kitab kata memadai. Tapi kalau beriman tak boleh. Kenapa Allah tu ada? Ustaz cakap tak sah iman. Setiap orang kena ada. Dia akan bahas nanti. Kena ada, dia panggil dalil. Walaupun dalil secara ijmali, dalil saja secara apa? Ijmal aja. Iaitu adanya alam ini. Kalau baca tu daripada pertama, kedua, ketiga, keenam tu, sifat-sifat Allah tu semua satu dalil. Alam ini. Baharu alam ni. Senang aja. Janji kena belajar cara untuk beriman. Dia tak boleh main beriman begitu aja. Dan tiada terlepas, ni panjang sikit ni. Dan tiada terlepas daripada seksa. Maksudnya kena seksa.
orang yang beriman, maknanya dalam hati dia ada iman, itu melainkan dengan Islam. Melainkan dengan Islam. Maksudnya apa? Orang ni kena seksa. Dia tak kata yang tadi dia kata tidak sah Islam, maknanya kafir. Iaitu orang yang luarnya nampak macam Islam tapi dalamnya tak ada iman, tak percaya pun, maka tidak sah dengan masuk kafir. Yang ni tak cerita pasal kafir. Dia kata dan tidak terlepas daripada seksa. Kena seksa, kena hukum, masuk neraka lah, mudah kata. Dan tidak terlepas daripada seksa. Orang yang beriman, maknanya orang beriman pun kena seksa juga. Dalam keadaan tertentu orang beriman pun kena seksa ataupun masuk neraka juga. Gitu. Melainkan dengan Islam. Maknanya dia dah beriman, maka dia tak kafir lah, dah beriman. Dia masih lagi berkemungkinan masuk neraka. Macam mana tak maksud masuk neraka? Masuk neraka, lepas tu masuk syurga. Masuk neraka dulu, tu maksud dia. Berjuta-juta tahun lah juga, tapi lepas tu masuk syurga, tu maksud dia. Jadi macam mana langsung tak nak masuk neraka? Dah iman dah ada ni, dah iman dah ada, langsung tak nak masuk neraka. Macam mana? Dengan cara tu, melainkan dengan Islam. Apa Islam? Tengok lah tadi. Terima semua yang Nabi bawa secara zahir. Secara zahir apa? Semayang, kan zahir tu, nampak tu. Terima semua, dengan maksud terima, buat, termasuk ihsan dan buat semua, maka tak adalah neraka buat dia. Maknanya kita dapat faham kat sini, iman ni adalah tiket syurga. Bukan Islam tiket syurga. Tiket syurga ni nak masuk syurga kena ada iman. Bukan semayang, bukan baca Quran, bukan zakat, bukan haji nak masuk syurga. Tiket syurga. Nak ada tiket syurga, iman. Dengan beriman ada tiket syurga. Cuma walaupun ada tiket, tengok juga apa, kalau macam cek dia panggil post dated check kan. Post dated ke tak? Post dated tiket. Bila tarikh tiket syurga tadi tu lagi 10 juta tahun baru masuk syurga. Habis tu sebelum tu nak kat mana? Dalam neraka. Itu yang kita tak nak. Cuma nak tiket tu, sama ada tiket syurga tu bila masuk segera, masuk sekarang. Segeralah maksudnya, bila kiamat nanti masuk segera. Kita nak yang itu. Tapi kalau dia ada tiket, tapi tengok-tengok ini bukan masuk segera ni, masuk setelah 12 juta tahun. Dia ada tiket juga, tapi lepas 12 juta tahun baru dia masuk. Macam ni dia boleh ada tiket ni walaupun lambat lagi? Iman. Kenapa sampai 12 juta tahun baru masuk? Islam. Dia tak buat Islam. Apa benda Islam? Yang tadi lah. Jadi bukan sembahyang, tiket syurga, bukan baca Quran, bukan yang nampak yang buat ni, bukan tiket syurga, bukan. Itu tiket tak nak masuk neraka. Tiket tak nak masuk neraka. Boleh ayat tu macam kelakar. Mana ada tiket tak nak masuk neraka ataupun tak masuk syurga terus. Tak nak masuk neraka. Jadi yang kita dok buat susah payah, sakit kaki, duduk lengoh apa macam-macam kita dok buat ni, belajar sebagainya, sebab tak nak masuk neraka. Bukan tiket syurga. Tiket syurga iman, iaitu ilmu tauhid, usuluddin, akidah, itu tiket syurga. Dan kita tak nak, walaupun boleh masuk syurga tapi lagi 12 juta tahun. Kita tak nak gitu. Kita nak terus masuk. Bila nak terus masuk ni, yang pulun dia buat macam-macam ni, sedekah lah, apalah. Sebab satu hari pun tak mampu kita nak masuk dalam neraka. Macam Imam Syafi'i cakap tu kan, ilahilas tulil firdausi ahla. Aku tak layak nak masuk syurga Firdaus. Tawaduknya dia, tak layak. Apalah muka kita ni layak masuk syurga Firdaus. Nabi layak lah. Betul? Ala naril jahimi. Aku pula tak larat, tak mampu nak masuk neraka. Tak mampu nak masuk neraka. Tapi syair ni nak bagi tahu, iman dah ada, garanti masuk. Allah dah janji ada iman masuk syurga. Cuma tak mampu nak masuk neraka dulu. Maka fahabli taubah, maka kau terimalah taubat aku. Dah habis kan syair tu kan, yang biasa kita duk nyanyi tu lah. Jadi kat sini kita dapat faham, tiket syurga adalah akidah percaya pada Allah. Percaya, bila percaya dapat tiket syurga. Tapi masih lagi berkemungkinan akan masuk neraka. Maka kita tak nak langsung masuk neraka. Kita pulun Islam kita ataupun ihsan kita tadi, buatlah macam-macam tadi lah. Buat sembahyang jangan tinggal, buat sembahyang satu yang kita buat bagi orang makan gitu, sedekah lah, apalah, baca tu baca ni sebagainya.
Elok juga kita bahas perkara ni, kerana malam ni antara malam yang diangkat buku. Diangkat buku kita naik oleh malaikat. Elok. Cantik lah kita tutup dengan cantik, dengan membicarakan tentang Islam dan iman. Jadi kita punya buku tu mana sepuh. Cantik, kita tutup cantik kita punya kitab. Cantik. Tengah-tengah Allah alam. Jadi macam TV je. Awal-awal buka baca Quran, akhir baca doa, tengah-tengah joget. Begitukah buku kita yang sedang nak angkat ni? Boleh jadi kita tak mau macam TV tak mau macam TV. Awal dengan akhir je yang Islam, tengah-tengah joget. Tak mau gitu. Kita nak penuh. Jadi kurang-kurangnya kita tutup dengan cantik lah. Tutup gitu. Jadi kat sini panjang sikit, kena jelaskan kat sini. Jadi kalau dia kata kat sini, dan tiada terlepas daripada seksa orang yang beriman itu melainkan dengan Islam. Tak terlepas seksa, kena seksa orang beriman. Okey, melainkan dengan Islam. Islam je yang dapat mengelakkan daripada kena seksa. Seksa tu neraka lah. Masuk Islam, buat yang zahir ni, yang kita duk buat macam-macam zahir ni. Jadi kita dapat faham kat sini, jika dia tidak buat apa yang disuruh, dia tak buat apa yang disuruh, Nabi Allah dan Rasul suruh gini, dia tak buat. Ataupun dia tak tinggal apa yang dilarang. Allah dan Rasul larang buat, dia buat juga. Dia langgar tu. Allah dan Rasul suruh buat, dia tak buat. Allah dan Rasul kata jangan buat, dia buat juga. Okey, dia buat tu, dia telah melanggar perintah Allah dan Rasul. Okey, adakah dia kafir? Adakah batal imannya? Tidak. Sebab apa? Nak tahu batal ataupun tidak, adakah dia mempertikaikan hukum tadi, perbuatan yang kena buat tadi. Allah dan Rasul suruh buat, Allah dan Rasul kata jangan buat, dia buat juga. Allah dan Rasul suruh buat, dia tak buat. Okey, nak tahu hukum dia, pertama tengok, ataupun dia sendiri kena bagi tahu, adakah dia mempertikaikan hukum tu? Adakah dia menghina hukum tu? Adakah dia buat-buat macam main-main, menganjing-anjingkan hukum tu? Buat memang tak buat dah ni. Buat memang tak buat dah. Dan yang disuruh, yang dilarang buat. Dilarang sibuk banyak-banyak dah buat. Yang disuruh langsung tak buat. Yang dilarang dah buat. Jangan cepat sangat. Dia ni macam-macam kemungkinan. Pertama, kena tahu dulu, adakah dia mempertikaikan hukum itu, sebab tu dia tak buat. Mengarut je ni, tu dia mempertikaikan. Okey. Ataupun dia hina tak? Hina tak? Sebab tu dia tak buat. Dia menghina hukum tu, sebab tu dia tak buat. Adakah begitu? Kalau dia tak gitu, tak hina, tak mempertikai pun, tak buat aja, malah. Ataupun buat aja yang dilarang, tak tahan. Gitulah ayat. Buat yang dilarang sebab tak tahan, tak buat yang disuruh sebab malas. Itu je alasan dia. Adakah mempertikaikan? Adakah menganjing-anjingkan hukum tu? Tak. Habis tu kenapa? Malah. Relax lu, muda lagi. Percaya ke tak hukum tu? Percaya. Asal pula tak percaya? Percaya sungguh-sungguh? Percaya. Orang ni masih lagi Islam, masih lagi ada iman orang. Masih lagi Islam dan masih lagi beriman. Habis tu dia buat apa yang Allah tegah. Masih lagi Islam, masih lagi beriman. Dia tak buat apa yang Allah suruh. Masih lagi Islam dan masih lagi beriman. Dia cuma tak ada ihsan. Ihsan kan buat. Sebab dia terima. Dia tak ada ihsan. Maksud dia tak ada ihsan adalah dia tak buat, maka dia berdosa ataupun fasik kerana ketiadaan ihsan, bukan ketiadaan iman. Bukan. Iman dia ada, walaupun dia tak pernah sembahyang, walaupun dia berzina, walaupun dia merompak apa semua, iman dia ada. Sebab dia tak mempertikaikan dan dia terima. Bila terima, berimanlah. Maka dia masih lagi Islam dan iman. Tak boleh kata dia kafir, tapi dia tak ada ihsan. Apa kesan dengan tak ada ihsan? Ihsan tu buat. Apa kesan dia? Kesan dia jadi fasik, dia jadi derhaka, ingkar, maka dia akan diseksa kerana dosa dia tadi, diseksa. Dan dia ada tiket syurga. Ada tiket syurga, cuma tak tahulah berapa bilion tahun. Tengoklah dosa yang dia buat. Sebab neraka ni mana ada main ratus-ratus ribu tahun, mana ada main juta, bilion-bilion je. Mana ada macam kita ni, macam dunia kita punya putaran, tak ada. Dia main bilion, juta-juta, nak sebut trilion je neraka-neraka ni. Jadi dia dah ada, masih lagi ada tiket dia masih lagi tidak dikoyak. Tiket apa ni? Tiket syurga. Cuma makin lama post dated. Makin lama makin lama lagi nak masuk. Lagi banyak buat, lagi lama nak masuk syurga. Jadi kenapa dia kena masuk neraka dulu? Kerana alat untuk menyucikan najis di atas dunia kita pakai air.
Alat untuk mengangkat hadas di atas dunia, kita pakai air juga. Mandi wajib, wuduk kan pakai air. Ada tai kucing kan pakai air. Alat untuk mencuci najis batin, iaitu dosa. Dosa kita dia panggil najis batin. Alat untuk cuci di atas dunia dengan taubat. Alat untuk cuci najis batin, iaitu dosa, di akhirat dengan api. Itu perbezaan dia. Alat untuk cuci najis tai ini dengan air. Alat untuk cuci hadas, ada kecil ada besar, dengan air juga di atas dunia dengan air. Alat untuk cuci najis batin, iaitu najis batin ni kita panggil dosa-dosa buat, dia panggil najis batin lah. Alat untuk cuci dengan taubat. Dengan taubat cuci. Alat untuk cuci najis batin, iaitu dosa di akhirat, tak boleh pakai air dah, tak ada taubat dah, pintu taubat telah tertutup. Cara nak menyucikan dia dengan api. Itu yang celup dalam neraka. Dah habis semua dosa-dosa dia, dibalas, dibakar semua dosa-dosa dia, maka dia masuk ke dalam syurga kerana dia ada tiket. Tiket apa? Tiket syurga. Tiket syurga dapat daripada mana? Ada iman. Iman tu kan dia tak buat apa-apa. Iman percaya aja, tak payah buat. Nampak? Kita faham tu cantik lah, kemas tu. Kita nak kemas macam tu. Kita tak nak main atas angin gitu macam. Tapi itulah, tak ada, dia kemas gitu. Kemas, biar kemas gitu. Cuma dibimbangi bila asyik tak buat, apa yang disuruh tak buat, apa yang disuruh tak buat, apa yang ditegah duk buat juga. Orang utara kata ketegak. Orang sini panggil apa? Apa? Degil tu. Babe ya? Oh, sini panggil babe ke? Oh, gitu kan? Saya ingat belah Kelantan ya. Jenis yang suruh tu lah yang tak nak buat, yang kata jangan buat, dilarang tu lah sibuk dia nak buat. Macam bimbang, dengan dia bertahun-tahun duk gitu, buat apa yang dilarang, tak buat apa yang disuruh, bertahun-tahun, akhir sekali jadi darah daging, akhir sekali jadi selesa, akhir jadi terbiasa. Kemungkinan untuk hina, kemungkinan untuk ingkar, kemungkinan untuk menolak jadi mudah. Sebab tolak hukum tu baru batal imannya. Mula-mula aku terima semayang tu wajib, semayang tu wajib, puasa wajib, tapi malah lek lo muda lagi. Mula-mula gitu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Lama-lama mudah dia untuk kata semayang tak wajib, mudah. Tapi asalnya dia kata wajib, asalnya dia terima. Habis duduk tak semayang, tak turun bala. Tak semayang, elok je makan. Tak semayang, lagi banyak duit. Tak semayang, boleh tukar kereta baru. Jiran dia semayang, kereta baru jual, beli kereta lama. Sebab PKP punya pasal tak boleh nak bayar bulanan. Yang semayang, dia ni yang tak semayang, siap bagi sedekah lagi. Yang tak semayang ni bagi sedekah lagi dekat yang semayang sebelah. Elok naik kereta, tiba naik motor, terpaksa kena tarik. Banyak ni membantu. Tapi dia kata aku tak semayang pun, aku tak tahu aurat pun, rezeki melimpah ruah. Sekarang ni tutup aurat tu wajib. Kenapa tak buat? Elaklah muda lagi, tunggu beruban dah warna putih baru tutup. Sekarang ni rugi lah rambut, tunjuk orang kan, perempuan lah tu maknanya. Macam tu lah. Jadi bila lama mudah untuk dia nak kata tutup aurat tak wajib, mudah, kerana dah jadi sebati darah daging. Tu je yang bimbang. Selagi dia kata bahawasanya dia tahu benda tu salah, tapi dia buat juga, dan dia terima hukum itu, cuma dia tahu dia berdosa, dia tahu, maka dia masih lagi beriman. Jadi bimbang takut, selalu buat, duk berzina berpuluh tahun. Lama-lama dia akan ada satu perasaan boleh aja. Sebab dah jadi darah daging, dia mudah untuk tolak. Asalnya berzina, dia tetap lagi ada lagi tiket syurga, iaitu iman dia asalnya. Sebab zina tu yang ditegah, dia buat juga dalam keadaan dia tahu tu berdosa. Maka tiket syurga dengan iman yang sah, tiket syurga dia. Lama dia kata sebenarnya boleh aja. Dah tolak dah hukum zina, dia kata asal zina tak boleh, dia kata boleh, hilang tiket. Bimbang tu. Bimbang. Jadi maksudnya itu yang kita kena faham betul-betul. Jangan bimbang takut dengan buat selalu perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara ni walaupun tidak menghina, bimbang takut nanti dia tolak. Tu bimbang takut tolak. Dalam bab faraid, lizzakari mithlu hazil unsayain, lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Ini adalah ketentuan Allah. Beriman, akidah kita, hati kita terima
Allah yang tetapkan lelaki 2, perempuan 1. Aku tak mempersoalkan pun. Buat. Kalau dia tak terima, hukum apa ni? Sekarang ni kan nak sama rata lelaki perempuan. Ini hukum zaman dulu, bukan zaman sekarang. Dia dah mula tak terima. Dia tak terima. Dengan dia tak terima ni, batal iman dia. Tapi kalau dia terima, cuma dia cakap dengan adik-beradik dia apa, bagi sama rata ke bagi apa lah. Tak apa. Terima tak hukum? Terima. Diorang pun setuju lagi lah, tak apa. Yang kita tak nak, dia tolak hukum. Yang tak boleh, tolak hukum. Terima tak? Terimalah hukum itu. Sebab dia daripada Allah. Itu biasa, berkaitan dengan faraid, biasa orang perempuan lah. Orang lelaki tak ada bantahan. Sebab dia dapat lebih. Sebenarnya dapat lebih tu dia ada apa? Dia ada tanggungjawab lain. Tanggungjawab. Cuma biasanya orang tak buat lah tanggungjawab tu. Anak-anak saudara tu semua kena jaga tu. Adik-adik perempuan, kakak perempuan, lepas tu dia dapat lebih. Sebenarnya adil aja. Kenapa kata adil? Kenapa kata adil? Kalau lah dia suami isteri kan. Okey, suami isteri. Kita kata ni suami isteri. Ni suami dia adalah keluarga suami dia. Dapat 2 bahagian bila mati mati ayahnya, dapatlah 2 bahagian kan. Okey. Yang perempuan ni ada keluarga dia, mati ayahnya dapat 1 bahagian. Jadi apa yang tak adilnya kalau dia kata, engkau, dia kata dekat adik-beradik perempuan, dia kata adik-beradik, engkau dapat 2, aku dapat 1. Laki engkau dapat 2 juga. Maknanya sama je. Satu keluarga tu dapat 3. Sama je. Mana ada tak adil 3. Kalaulah perempuan ni perempuan dapat 1, laki dapat 2. Kalau kita tengok dari segi keluarga, jadi 3 lah. Laki 2, perempuan 1. Perempuan tu isteri. Jadi adil lah. Walaupun perempuan ni kata aku dapat 1 aja, 1 bahagian, lelaki dapat 2, adik-beradik dia ni dapat 2. Tapi laki kau dapat 2. Laki dia dapat 2. Sama je. Sama je sebenarnya. Kalau tengok ikut segi itulah. Maka kena terima. Kena terima apa sahaja yang terima apa sahaja yang Nabi bawa. Jadi kita dapat faham, tak semestinya orang yang tidak melaksanakan perintah Allah dia ingkar pada i'tiqad ataupun batal iman ataupun jadi kafir. Tidak. Tapi pasti berdosa, derhaka pastilah. Sebab dia tak buat apa yang Allah tentukan, dia tak buat. Tak batal iman. Tak, jangan mudah-mudah kata gitu. Dan tak semestinya orang yang tak laksanakan perintah Allah dia adalah batal imannya, kafir lah, batal iman kerana dia tidak laksanakan. Tak semestinya. Dan tak semestinya juga orang yang laksanakan perintah Allah, tak semestinya dia terus beriman. Tak semestinya juga. Orang yang tak buat perintah Allah, langgar perintah Allah, buat apa yang dilarang, tak semestinya dia tak beriman. Orang yang buat, tadi yang tak buat, orang yang buat semua yang disuruh oleh Allah, tinggal apa dilarang, tak semestinya juga. Sebab iman ni kat dalam. Kadang-kadang dia buat, nampak macam dia buat, tapi sebenarnya munafik kat dalam. Boleh jadi. Yang ini tak buat, tapi kat dalam semua terima. Mana bukan nak kata lagi baik, bukan tak ada lagi baik. Kita tengok 2 perbandingan. Buat semua yang Allah dan Rasul suruh, luarannya buat semua, tapi sebenarnya tak percaya kat dalam tu. Dan tak terima. Buat tu kena paksa je. Tak terima dan tak percaya. Okey. Yang ini tak buat, yang tadi buat. Ni tak buat. Tak buat apa yang Allah suruh, Allah larang, semua dia buat. Tapi dalam hati dia tahu salah. Mana lagi baik? Boleh kata gitu, mana lagi baik? Dua-dua tak baik. Mana lagi baik? Yang beriman ni lah. Dia buat, dia tahu dia sedang buat dosa. Dan dia terima itu hukum. Cuma aku je yang lemah, dia kata gitu. Setan. Salahkanlah siapa pun. Salahkan setan ke apa. Dekat padang mahsyar nanti, tanggunglah sendiri. Cuma nak beritahu, jangan mudah-mudah lah. Jangan mudah-mudah. Ada orang, dia ada Islam, dia tak ada Islam tapi ada iman. Ada orang ada Islam, berislam tapi tak ada iman. Ramai. Islam betul, maksudnya luaran okey, mengucap semua, tapi hatinya tidak beriman. Sebab dia tak belajar, atau mungkin dia memang tak beriman. Satu. Ada juga orang beriman tapi tak Islam. Ada. Yang Islam tapi tak beriman, itu di sisi Allah dia kafir. Di sisi manusia dia Islam. Sebab kita tengok yang luaran je. Ada keadaan dia tak Islam tapi beriman. Macam mana contoh Islam tapi beriman?
Tak Islam tapi beriman. Dia percaya, dia buat kajian. Saya pernah jumpa lah orang kafir Cina masa dulu. Dia kena macam-macam dengan ayah dia. Kena kurung macam-macam. Dia buat kajian, muda lagi, belasan, 18-19 itu. Dia terjun daripada tingkat 2 rumah kedai. Terjun tingkat 2, terjun sakit kaki lagi. Pergi masjid tempat saya tu, lepas habis saya bertugas, lepas habis pada tu, dia pun bagi tahu. Dia nak masuk Islam gini. Lepas tu kita tanyalah, dah faham ke Islam macam mana? Dia terangkan balik. Dia tahu gini, perbahagian Islam, ada Islam yang sesat, dia berkata Syiah dia gini, Wahabi pun dia sebut. Terkejut. Hui, dia ni kau main. Dia boleh sebut satu-satu. Terkejut dia. Sebab apa? Budak cerdik. SPM dapat, tak tahulah apa-apa, tapi dapat tinggi lah, dapat hebat. Dan dia buat kajian sendiri dan dia beriman bahawasanya Allah dan Rasul itu adalah sebenar-benar agama yang dibawa oleh Rasul, itulah agama yang sebenar, iaitu percaya pada Allah. Tapi dia tak reti nak masuk Islam. Dia reti tapi tak tahu macam mana, sebab dia tengok TV, tangan letak gini lah, sebut dia boleh sebut kat mulut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sikit-sikit sebut masya-Allah, sikit-sikit sebut masya-Allah. Kita tak sebut macam tu. Dia cakap tu, kotor habis baju ni, kotor habis. Dia nak duit sikit, kita ambil duit masjid bagi sikit, dia nak lari ke Penang ke mana, tak tahu apa jadi dia. Sekarang tak tahu apa jadi dia. Nama dia pun dah terlupa dah apa. Dia datang. Dia lagi lebih kurang dalam 2-3 km daripada tempat dia terjun tu. Ayah dia buka bengkel kat bawah, dia duduk kat atas kena kurung. Masa ayah dia dapat tahu, terjun daripada atas, lagi. Tak ada selipar, tak ada apa. Dia ni okey, iman sungguh-sungguh dah. Cuma Islam dia tak reti macam mana nak masuk Islam. Dia tahu tapi mungkin kena daftar ke, dia macam tu. Katalah dia mati sebelum asyhadu. Mungkin juga dia nak asyhadu dah, tapi undang-undang mengatakan umur 18, umur 21 baru boleh asyhadu. Kalau tidak, tak boleh. Kata lagi tu, tiba-tiba sebelum asyhadu mati. Dia kafir, wajib tanam jerak tak boleh tanam perkuburan Islam. Tapi di sisi Allah dia Islam, dia iman. Di sisi Allah dia iman. Syurga. Tak ada tiket syurga. Kerana dia percaya sungguh-sungguh dalam hati dah. Cuma tak boleh nak lapas lagi, dan tak boleh nak semayang lagi, sebab lepas lapas baru boleh semayang. Lapas asyhadu. Tak semayang, tak zakat, tak apa, tapi hati dia percaya sungguh-sungguh dah. Maka dia ada iman. Di sisi orang dia kafir, di sisi Allah dia beriman. Yang tadi ni Islam punya baik luaran ni, di sisi Islam, orang dia adalah Islam, di sisi Allah dia kafir. Itu bimbang, takut sangat. Kita takut, takut. Imanlah yang menyelamatkan kita. Imanlah. Kalau kita tengok masuk kubur kan, soalan-soalan yang ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan? Itu soalan akidah tu, soalan iman tu. Wa man nabiyuka? Siapa nabi? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Apa kiblat kamu? Semua tu bukan Islam, bukan soal Islam. Semua tu soalan bukan akhir. Soalan tu semua soalan berkaitan dengan akidah, dengan iman. Kerana iman tu lah yang kita nak sebenarnya. Jadi dalam perbicaraan ihsan, dalam perbicaraan buat pula sikit, dia agak panjang bab ni. Dalam perbicaraan ihsan, dalam perbicaraan buat, ihsan ni buat, dia kadang-kadang kita buat semua perintah Allah, kadang-kadang kita buat yang wajib saja, kadang-kadang kita buat yang wajib dan sunat, kadang-kadang yang wajib pun tak buat, kadang-kadang buat, kadang tak buat. Kadang-kadang yang Allah larang kita tak buat, kadang yang Allah larang kita buat juga. Kadang-kadang itu dia panggil masalah perbicaraan ihsan dari segi buat. Dan kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa, kadang zakat, kadang tak zakat, macam itulah. Jika kita melaksanakan semua perintah-perintah zahir, apa yang Allah suruh secara zahir, puasa, zakat semua, maka kita telah melakukan yang zahir. Tapi dalam pun jangan lupa sabar, ikhlas, laksanakan juga. Redha, itu yang dalam. Itu juga adalah perintah juga. Perintah zahir dia panggil. Zahir tu iaitu redha, ikhlas, syukur. Jadi kadang-kadang perintah judi, zina, ramai yang akur. Judi, zina dia tak buat, maka dia ikutlah dari segi tu. Tapi larangan takabur, riak, hasad, senang-senang dia langgar. Maka sebenarnya zahir pun dia tak buat juga. Dia kira tak buat zahir lah tu. Batin iman ada. Kadang-kadang nampak luaran buat semua, tapi
suruhan luaran, suruhan sembahyang, zakat, semua baik sangat. Tapi suruhan dalaman, dengan maksud larangan takabur, riya, hasad, ujub, adakah dia buat juga, atau adakah dia tak buang segala sifat mazmumah dalam hati dia? Tak, duduk bela, tapi sembahyang kat luar, dia masih lagi tidak melaksanakan ihsan, dia panggil. Belum settle ihsan dia. Jadi ihsan ada dua, buat yang zahir, sembahyang apa semua, dan buat yang dalam, iaitu 10 sifat mahmudah dan 10 sifat mazmumah. Dan apabila dia melakukan ihsan, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, luar dan dalam, di sinilah ada annal iman yazid wa yanqus. Iman ni kejap naik kejap turun. Kita biasa dengar kan, yazidu bi taati wa yanqus bil ma'siyati. Inilah maksud iman naik dan turun. Iman naik dan turun, bukan iman banyak dan iman sikit, iman sebesar zarah, iman sebesar gunung Uhud. Apa maksud tu? Adakah maksud dia beriman, hari ni dia percaya Allah tu ada sungguh-sungguh, esok dia tak berapa percaya Allah ada, gitu ke? Bukan, itu kafir terus. Apa maksud iman naik banyak, iman turun? Dulu masa iman naik, dia percaya Rasul, percaya malaikat, percaya semua. Tapi bila iman dia turun je, dia tak percaya kat malaikat, Allah percaya lagi, gitu ke? Itu kafir terus. Jadi apa maksud iman tu bertambah dan berkurang? Maksud iman bertambah dan berkurang tu, itulah yang dimaksudkan dengan ihsan tadi. Dengan dia buat ketaatan dan dia meninggalkan larangan Allah, maka iman dia naik. Itu maksud iman naik tu. Bila tak buat, iman dia jatuh, turun. Bukan tak ada iman. Iman tu percaya je kan. Jadi iman meningkat dan menurun bergantung kepada ihsan. Jadi pentinglah ihsan, pentinglah sembahyang. Kata-kata sebab bimbang takut bila iman duduk di bawah sekali, waktu tu setan datang kacau, bimbang. Memang senang. Iman tengah kuat, setan tak kacau, tak ada kacau. Masih iman tengah rendah. Macam mana nak naikkan keimanan kita? Dengan ihsan, dengan sembahyang, zakat. Jadi itulah kulit dia, itulah penting. Kulit pun penting weh. Yang isi paling penting. Kulit juga penting. Dia panggil luaran, zahir, kulit penting. Yang kita tahu, iman sentiasa meningkat adalah iman para nabi dan rasul. Tiap-tiap hari meningkat. Iman para malaikat macam tu je, statik. Iman kita yazid wa yanqus, kejap-kejap naik, kejap-kejap turun. Apa maksudnya? Maksudnya ihsan. Apa maksudnya? Kadang-kadang kita buat apa yang disuruh, kadang-kadang tak buat. Kadang-kadang kita tinggal apa yang ditegah, kadang-kadang kita langgar je. Masa itulah iman naik turun. Dan terhimpun sekalian rukun iman yang 6 itu, dan terhimpun sekalian rukun iman yang 6 itu ke dalam rukun yang pertama dari segala rukun Islam yang 5. Ni pula rukun iman 6 terhimpun, maksudnya duduk dekat rukun Islam yang pertama. Apakah dia rukun Islam yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah dia rukun iman yang 6? Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, qada dan qadar. 6 rukun iman ada dekat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada rukun Islam. Ada satu terhimpun dalam tu. Tapi malah sebenarnya semua rukun Islam, semua rukun iman diduduk kat satu je sebenarnya, Muhammadur Rasulullah. Ya, cuba kita perhatikan. Dengan Muhammadur Rasulullah semua ada rukun Islam. Okey, rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, letak tepi dulu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Nabi itu pesuruh Allah. Jadi kita percaya sungguh-sungguh Nabi ini adalah benar dan ianya pesuruh. Okey. Nabi ni yang bagi tahu ada asyhadu an la ilaha illallah. Nabi ni yang bagi tahu. Macam mana kita tahu asyhadu an la ilaha illallah? Macam mana kita tahu ada Allah? Nabi ni yang bagi tahu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah pun Nabi ni yang beritahu, iaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Yang kedua, sembahyang. Mendirikan sembahyang ni siapa bagi tahu? Nabi juga bagi tahu. Zakat, Nabi bagi tahu. Haji, Nabi bagi tahu. Semualah rukun Islam tadi Nabi bagi tahu. Rukun iman pula, percaya kepada Allah, siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Percaya kepada malaikat, siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Percaya kepada Rasul, Rasul lah bagi tahu juga. Percaya kepada apa lagi? Hari akhirat. Percaya pada hari akhirat, siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Percaya kepada qada dan qadar, Nabi bagi tahu. Jadi maknanya dalam rukun Islam
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memadai satu tu dah semua. Dalam rukun iman, percaya kepada Rasul memadai untuk semua. Kalau tak ada percaya kepada Allah pun, tak ada percaya kepada Allah, maksudnya bukan rukun iman. Percaya kepada Allah ni bukan rukun iman. Percaya kepada malaikat bukan rukun iman. Percaya kepada kitab bukan rukun iman. Percaya kepada hari akhirat bukan rukun iman. Percaya kepada qada dan qadar bukan rukun iman. Satu je, iaitu percaya kepada Rasul. Memadai tak? Memadai lah. Bila kita percaya kepada Rasul, Rasul yang beritahu ada Allah. Jadi sebenarnya rukun iman ni satu je. Dan rukun Islam juga satu aja. Satu aja, iaitu percaya kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun percaya kepada Rasul. Dengan percaya kepada Rasul, semua tadi tu ada dalam percaya kepada Rasul. Kita tak boleh kata aku percaya kepada Allah bukan sebab percaya pada Rasul. Aku tak percaya pada Rasul tapi percaya pada Allah. Tak boleh. Tak boleh. Aku tak percaya kepada malaikat. Aku tak percaya pada Rasul, tapi aku percaya pada malaikat. Tak boleh. Aku percaya pada Rasul tapi tak percaya pada Allah. Tak boleh. Aku percaya pada Rasul. Aku percaya pada Allah tapi tak percaya pada Rasul. Tak boleh. Tak boleh. Boleh ke percaya pada Allah tanpa percaya pada Rasul? Siapa nak beritahu? Tu wahyu. Boleh tak kita kata melaksanakan solat tapi tak percaya pada Rasul? Mana boleh? Sebab tu kata poin dia satu je sebenarnya. Percaya kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun percaya kepada Rasul. Dengan percaya kepada Rasul, dia merangkumi semua. Malah kalau ada satu je rukun iman, apa dia? Percaya pada Rasul. Dah memadai dah. Sebab Rasul ni kata, bila kau percaya kat dia, Rasul ni pun kata ada Allah, maka percaya pada Allah. Ada malaikat, percaya kepada malaikat. Keluar yang ini je satu. Satu ni keluar semua. Kena sembahyang, Rasul ni bagi tahu. Kena zakat, Rasul ni bagi tahu. Jadi memadai cuma percaya pada Rasul, semua dah. Itu dia kata. Terhimpun sekalian rukun iman yang 6 ke dalam rukun yang pertama. Tapi cantik sikit cakaplah, disebut Allah sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya cuma kalau tak ada asyhadu an la ilaha illallah pun memadai juga. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita naik saksi Rasul itu bersuruh dan Rasul tu kata ada Allah. Sama lah juga sebenarnya. Tu. Dari kerana bagi segala rukun iman yang tersebut itu ada baginya beberapa simpulan. Habis dah ni. Cukup. Dah. Ada beberapa simpulan. Dia kata habis pula. Habis nak kata iman percaya, dia ada simpul. Dia kena simpul sungguh-sungguh, dia kena letak kat hati sungguh-sungguh. Beberapa dia kata. Maka jumlah sekaliannya 50 simpulan, iaitu 41 masuk kepada la ilaha illallah dan padanya 20 yang wajib dan 20 yang mustahil dan yang harus, jadi 41, dan 9 daripadanya masuk kepada Muhammadur Rasulullah, 4 yang wajib, 4 yang mustahil dan 1 yang harus. Ya ni berarti kat situ apa? Jadi simpulan iman ni semua dia panggil ada 50 simpulan iman. Setiap orang wajib belajar 50 simpulan iman. 50. Secara umumnya 50. Dengan belajar 50 simpulan iman ni barulah sah iman. Apakah dia 50 tu? Di bawah tu nanti. Cuba sejam. Maka bermula jumlah sekalian tu 50. 50 simpulan. 50 simpulan. Maksud 50 pegangan. 50 kepercayaan. Boleh lah. Sama lah tu. Wallahu a'lam. Kita sudah ingat tasbih kafarah.